Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rifqah binti Razali, nama matrik 058644. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ni'nar Syazana binti Muhammad Sani dan nombor matrik 058965. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Alhidayah binti Zahari, nombor masjid 058008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nurul Nabila binti Abdul Aziz, nombor matrik 057990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zaikatul Hasanah binti Zaidi, nombor matriks 058076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini binti Kasmuri, nombor matrik 057947. Tajuk yang kita akan pakai adalah ayat qasam. Apa itu ayat qasam? Apa itu qasam? Pengertian qasam. Aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang bererti al-hif, iaitu sumpah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mempertegaskan kebenaran firman-Nya dengan menggunakan qasam. Alasan mendasar yang menjadi sebab munculnya ayat-ayat qasam dalam Al-Quran adalah kerana Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Dan sebahagian dari kebiasaan orang Arab itu sendiri adalah menggunakan kalimah qasam, iaitu sumpah ketika mereka hendak memperkuatkan sesuatu perkara. Ayat qasam yang pertama adalah juzuk 16 hingga 18 adalah surah Maryam ayat 46. Oleh kerana dalam ayat ini qasam disebutkan dahulu daripada syarat, maka la-argumen nakah menjadi jawab qasam, bukan jawab atau jazak bagi syarat. Takdir ibaratnya ialah wallah illam tantahi la-argumen nakah, lam yang masuk pada haraf syarat ini itu tidak sama dengan lam yang masuk pada argumen nakah. Ia masuk pada haraf syarat ini untuk memberitahu bahawa jawab yang akan datang selepasnya. Jawab yang akan datang selepasnya adalah jawab qasam, bukan jawab atau jazak bagi syarat. Kerana itu ia dipanggil lam mautiyah lil qasam al-mahzuf. Seterusnya, ayat yang kedua daripada juzuk 16 hingga 18 adalah surah An-Nur ayat 55. Contohnya wa'ada di dalam Al-Quran ialah firman Allah berikut. Al-Zamakhsyari dalam Al-Kashaf berkata, fi'il qasam di dalam ayat ini dibuang. Takdirnya fi'il wa'adahumullah waqsimu liyastahlifannahum. Kata beliau harus juga dikatakan wa'adallahu, iaitu janji Allah itu oleh kerana sesuatu yang pasti akan berlaku seperti qasam juga halnya. Maka ia disebut seperti disambut ayat qasam. Seolah-olahnya dikatakan begini, aqsamullahu liyastahlifannahum. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Maryam dan juga surah An-Nur ialah tanamlah dalam diri apabila melakukan sesuatu perkara itu kerana Allah Ta'ala dan bukan kerana orang lain. Kerana apa? Kerana Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta pegangan agama yang kuat dan kukuh akan memperolehi nikmat keamanan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan ayat qasam yang terdapat di dalam surah Al-Balad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la uqsimu bihadzal balad. Ayat ini adalah jenis qasam zahir kerana didahului oleh lamun nafi sebelum fi'il qasamnya, iaitu uqsimu. Manakala muqsam bihnya adalah bihadzal balad, kerana ianya menunjukkan kepada sesuatu tempat, yang mana dalam ayat ini menunjukkan kepada kota Mekah. Ayat ini adalah ayat sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad, yang mana bermaksud aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, iaitu kota Mekah. Daripada Mujahid, Kusyaif mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Seterusnya adalah wa anta hillum bihadzal balad, yang mana bermaksud dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Allah berkata, wahai Muhammad, diperbolehkan bagimu untuk berperang di dalamnya.
Okey, seterusnya wa walidin wa ma walad, yang mana bermaksud demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya. Okey, ayat ini ada 3 pendapat yang saya jumpa. Akan tetapi saya memilih pendapat menurut Mujahid, Abu Saleh, Qatadah dan lain-lain mengatakan yang dimaksudkan dengan manusia yang melahirkan zuriat di sini adalah Nabi Adam AS, manakala zuriat yang dilahirkan itu adalah anak-anak Adam, iaitu cucu-cucunya. Seterusnya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad, yang mana bermaksud sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Menurut Said Jubair berkata tentang fi kabad bermaksud iaitu dalam kesusahan dan pencarian kehidupan. Kesimpulannya, Allah telah bersumpah dengan negeri Mekah, Nabi Muhammad SAW, manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan, bahawa dunia ini adalah pentas ujian dan kita tidak dapat lari daripada ujian tersebut. Hidup yang tidak ada ujian hanyalah di syurga. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan syurga, kita haruslah melakukan pengorbanan dengan cara kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Ayat Qasam yang seterusnya ialah daripada surah Yasin ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Yang bermaksud Yasin, demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Ayat ini adalah Allah bersumpah dengan tujuan untuk mengakui bahawa rasul itu benar. Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahawa diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah, Ad-Dahhak, Al-Hasan dan Sufyan bin Uyainah bahawa perkataan Yasin bermaksud ya insan. Menurut Said bin Jubair, perkataan tersebut akan bermaksud sebagai ya insan jika diterjemah dalam bahasa Habsyah. Manakala Malik berkata dari Zaid bin Aslam, beliau mengatakan bahawa iaitu satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya lafaz wal Quranil Hakim yang bermaksud demi Al-Quran yang penuh hikmah merupakan muhkam yang tidak didatangi oleh kebatilan dari hadapan dan belakang. Serta lafaz innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, iaitu di atas manhaj, agama yang kukuh dan syariat yang lurus. Pengajaran daripada ayat tersebut ialah Allah Subhanahu Taala mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah rasulnya dan wajib diimani oleh seluruh hambanya. Sesiapa mengingkarinya akan ditiba balasan sama di dunia, di akhirat, ataupun kedua-duanya sekali, dan perkara sebaliknya akan berlaku jika mereka taat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ayat Qasam yang terdapat dalam Al-Quran, dan saya telah memilih surah Sad ayat yang ke-82, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, yang bermaksud Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat di atas merupakan salah satu ayat Qasam adalah kerana huruf ba yang terdapat dalam ayat di atas, iaitu fa bi'izzatika, boleh menjadi maksud Qasam yang bermaksud sumpah, iaitu Iblis bersumpah dengan keperkasaan Allah untuk menyesatkan manusia. Selain itu, dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sesuatu kerana ada orang yang mengingkarinya atau mereka ambil mudah. Tanggapan ini berlaku dari kejahilan mereka tentang nikmat sesuatu yang diterima atau lupa dan buta kepada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga, menurut tafsiran As-Sa'di ataupun Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir pada abad 14 Hijrah, mengatakan bahawa setelah Iblis mengetahui bahawa dirinya diberi tangguhan waktu, maka ia terang-terangan melawan Rabb-nya dengan kejahatannya, dengan permusuhan yang sengit terhadap Rabb-nya dan terhadap Adam serta anak-anak keturunannya. Seraya berkata, demi keperkasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dan dapat dilihat di sini, iaitu huruf ba bermaksud sumpah.
Ini berarti ia bersumpah dengan keperkasaan Allah bahawa iblis benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang diberi keikhlasan di antara mereka. Iblis mengetahui bahawa Allah akan melindungi mereka dari tipu dayanya. Oleh itu, ayat-ayat di atas telah memberi pengajaran kepada kita mengenai iblis yang bertekad untuk menyesatkan semua sekali manusia dan tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada bisikan syaitan. Baiklah, seterusnya, antara contoh ayat qasam lain yang terdapat di dalam Al-Quran adalah daripada surah Al-Qiyamah ayat yang pertama, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu biyaumil qiyamah, yang bermaksud aku bersumpah dengan hari kiamat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan menggunakan hari kiamat. Jenis qasam yang terdapat dalam surah ini adalah secara zahir. Jenis zahir ialah sejenis sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih. Di antaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya, seperti mana pada amnya kerana ianya cukup dengan menggunakan huruf-huruf jar seperti ba, waw dan ta. Malah seperti contoh dalam surah Al-Qiyamah ada juga yang didahului dengan la nafi sebelum fi'il qasam dalam sebahagian tempat. Ayat qasam yang seterusnya dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 4 yang merupakan qasam zahir. Huruf qasam dalam ayat ini adalah huruf waw. Manakala muqsam bih pula adalah Tin dan Zaitun, Bukit Sinai dan Negeri Mekah. Ayat keempat pula ialah muqsam alaih, iaitu jawapan kepada sumpah. Huruf lam dan qad harus disertai bagi jawapan qasam kerana fi'il madi musbat mutasarrif tidak didahului dengan ma'mulnya. Seterusnya, ahli tafsir ada berbeza pendapat tentang At-Tin, sama ada ia tempat seperti Masjid Damaskus ataupun buah itu sendiri. Seterusnya, Waz-Zaitun. Ada yang berpendapat bahawa ia merupakan Baitul Maqdis dan ada yang berpendapat bahawa ia adalah buah itu sendiri juga. Ayat ketiga pula, Wa-Tur Sinin. Ka'ab al-Ahbar dan lain-lain mengatakan bahawa ia merupakan tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah SWT. Seterusnya, Wahazal Baladil Amin. Tiada perbezaan pendapat. Seterusnya, ayat keempat menjadi jawapan pada sumpah Allah SWT yang menyatakan Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Pengajaran yang diperolehi adalah kita hendaklah memuliakan tempat-tempat yang Allah telah bersumpah dengannya seperti yang disebutkan sebentar tadi, iaitu buah tin dan zaitun, Bukit Sinai dan Negeri Mekah, kerana ada pendapat yang mengatakan ia berkait dengan Nabi-Nabi. Seterusnya, kita juga hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita kerana Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan surah At-Tin, ia mengajar kita untuk sentiasa melakukan kebaikan bagi mengelak azab serta percaya kepada ajaran Rasulullah SAW. Seterusnya, tahu bahawa setiap amalan akan mendapat balasan daripada Allah SWT kerana Allah itu Maha Adil. Kesimpulannya, bahasa Arab mempunyai keistimewaan yang berupa kelembutan dalam ungkapan dan uslubnya yang berbagai-bagai sesuai dengan matlamatnya. Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memperkukuhkan kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang berbagai-bagai terhadapnya. Di antaranya, ada yang mengesyaki, ada yang mengingkari, malah ada juga yang sangat membenci. Oleh itu, hendaklah kita menggunakan uslub qasam dalam kalamullah, iaitu untuk menghilangkan rasa bimbang, melenyapkan kesalahfahaman, membina hujah, menguatkan khabar dan menetapkan hukum dengan cara yang paling sempurna. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.